Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mawdu' wa huwa al-khabar. Ahli Majmu'ah Inayatul Najiha binti Bakaruddin 060161, Ain Najwa binti Muhammad Suhani 061490, Awatif binti Anwi 061518, wa Nu'ain Syakirah binti wa Muhammad Syukri 060306. Ismi Inayatul Najiha binti Bakaruddin wa rukmut talibah sifat hadis sifat wahid sadis al-wahid min syariah A1. Al-mawdu' al-khabar wa huwa ta'rif al-khabar wa agradul khabar. Ta'rif khabar dan tujuan khabar. Ta'rifu al-khabar. Ta'rifu al-khabar min kitab Jawahir al-Balaghah fil ma'ani wa bayan wa badi' wa kitab al-Balaghah. وهو الخبر هو ما يحتمل الترك والكذب لذاته. Ta'rif al-khabar dari kitab Jawahir Balaghah karangan Syekh Ahmad Al-Hashimi dan kitab Balaghah karangan Dr. Abdul Wahid Saleh dan Wan Ismail Wan Abdullah. Al-khabar bermaksud ungkapan pernyataan sesuatu isu sama ada ia boleh dianggap perkara benar ataupun tidak benar. Summa ma yasihu an yuqalu liqailuhu innahu sadiqun fihi aw kadhibun fa in kana al-kalam mutabiqan lil waqi' kana qailuhu sadiqan wa in kana ghairu mutabiq lahu kana qailuhu kadhiban. Ta'rif al-khabar daripada kitab Balaghah al-Wadihah pula daripada pengarang Al-Jazim. Bermaksud ta'rif khabar ini ialah apa yang mengharuskan untuk mengatakan kepada orang yang mengatakan bahawa ungkapan dia adalah benar ataupun tidak benar. Jika ucapan itu sesuai dengan kenyataan, maka orang itu dianggap mengatakan ucapan yang benar. Dan jika ungkapan tidak sesuai dengan kenyataan yang dicakapkan, maka orang itu dianggap pembohong. Agradul khabar, tujuan khabar. أولا فائدة الخبر وهو إما إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة إذا كان جاهلا له. Tujuan khabar yang pertama iaitu faedah berita yang bermaksud proses memaklumkan pendengar sesuatu yang belum diketahuinya. Bermakna penutur menyampaikan sesuatu ungkapan yang belum diketahui oleh pendengar. Nahu ad-din al-mu'amalah. ثم اللغة العربية لغة الإيجاز ثم تمتاز الماليزية باختلاف الأجناس. Sebagai contoh faedah berita di sini ialah yang pertama, hutang adalah sesuatu bentuk urus niaga. Contoh yang kedua iaitu bahasa Arab ialah bahasa yang ringkas. Contoh yang ketiga iaitu Malaysia amat istimewa kerana rakyatnya berbilang kaum. Thaniyan, agradul khabar wa huwa lazim al-fa'idah wa huwa wa imma ifadatul mukhatab anna mutakallim aliman aidan bil hukmi allazi yu'allimuhu al-mukhatab. Lazim faedah iaitu maklumat yang tersedia, iaitu proses memaklumkan pendengar yang sudah diketahuinya. Nahu anta najahat fil imtihan. Summa anta rajulun amin sadiqun latif. Summa raja'ta min tarjanu amtin. Sebagai contoh faedah lazim faedah iaitu maklumat yang tersedia. Contoh yang pertama yang bermaksud awak telah lulus dalam peperiksaan. Bermakna memaklumkan kepada pendengar yang sudah sedia maklum pendengar itu mengetahui sesuatu berita tersebut. Summa yang kedua, awak seorang yang amanah, baik bercakap benar dan lembut hati. Dan contoh yang ketiga ialah awak pulang dari Terengganu kemarin. Khilaful asal li agradul ukhra tastafadu min tibakul kalam ahamuha. Tujuan lain selain dua perkara yang disebutkan tujuan tadi
iaitu tujuan selain faedah khabar dan lazim khabar, mestilah berpandu kepada konteks ayat yang dinamakan dengan tujuan balaghi. Yang pertama, tujuan pertama ialah al-istirham wal istiqtaf, yang membawa maksud ungkapan memohon belas kasihan dan simpati. Nahu inni fakirun ila afuwud rabbi, sesungguhnya aku ini miskin dengan ampunan Tuhanku. Jadi contoh ini membawa maksud ungkapan memohon belas kasihan dan simpati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan balaghi yang kedua, wa taharrik al-humma ila ma yalzimu tahsiluhu, membawa maksud menggerakkan semangat ke arah apa yang perlu dicapai. Nahu laisa sawa'un alimun wa jahud. Contohnya membawa maksud tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Ungkapan ini membawa maksud untuk memberi motivasi ataupun menggerakkan semangat untuk menjadi orang yang berilmu berbanding pada orang yang jahil. Yang ketiga, wa izharu al-da'fu wal khusyuk. Ungkapan yang ketiga ini membawa maksud melahirkan kelemahan dan kekhusyukan. Contohnya daripada surah Maryam ayat yang keempat, Rabbi inni wahanal azmu minni, wahai Tuhanku, sesungguhnya telah lemahlah tulang belulangku. Maksud contoh di sini melahirkan, mengakui kelemahan dan kekhusyukan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, wa izharu tahassi wa tahzin, iaitu ungkapan menyatakan kekecewaan dan kesedihan. Nahu min suratul Al-Imran ayat 36, yang membawa maksud, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan. Dari surah Al-Imran ini kita dapat lihat yang sebenarnya ibu Maryam ini menginginkan anaknya seorang lelaki, tapi Allah kurniakan dapat seorang anak perempuan. Jadi di sini menunjuk ungkapan ini menunjukkan kepada kekecewaan dan kesedihan yang ibu Maryam alami. Yang kelima, tujuan yang kelima, wa izharul arfahu bimakbal wa syamatah bimudabbar, iaitu ungkapan menunjukkan kegembiraan di masa depan dan bermegah-megah di hadapan penguasa. Nahu min surah Al-Isra ayat 81. Contoh daripada surah Al-Isra ayat 81, ja'al haqqu wa zahaqal batil, yang membawa maksud telah datang kebenaran Islam dan hilang lenyaplah perkara yang salah. Perkara yang salah itu kekufuran. Bermakna ayat di sini menunjukkan ungkapan kegembiraan kerana Islam telah datang, perkara yang benar iaitu Islam, dan hilang segala kebatilan, perkara yang salah. Menunjukkan kegembiraan yang Islam itu adalah agama yang menunjukkan perkara yang benar. Tujuan yang keenam, bahawa wataubihu, ungkapan yang menunjukkan ejekan, seperti nahu kaqaulika li'asir asyamsu tali'ah. Contohnya membawa maksud seperti yang anda katakan kepada pemfitnah, matahari telah muncul. Maksud di sini ejekan kepada pemfitnah. Seterusnya, tujuan ketujuh, at-tadhkir bima baina maratib min tafawud. Ungkapan ini menunjukkan meningkatkan taraf sesuatu. Nahu la yastawi kaslan wa nasyid, tidak sama orang yang rajin dengan orang yang malas. Jadi di sini menunjukkan orang yang rajin dan orang yang malas adalah taraf yang tidak samalah. Taraf yang lain-lain. Rajin adalah rajin, malas adalah orang yang malas. Jadi di sini taraf adalah berbeza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Inayah atas penjelasan berkenaan dengan ta'arif dan a'wadul khabar. Ismi wa nuwa syakir betul musakwi wa kumutaliba 060306. Al-an sa'uwasilu fi adwabul khabar, iaitu jenis-jenis khabar. Jenis khabar terdapat tiga. Yang pertama ialah ibtidai,
tolabi dan ingkari, di mana ketiga-tiga jenis ini dapat dibezakan dengan berpandukan dengan ataupun dengan melihat bilangan ada tertaukid dalam ayat tersebut. Di sini saya akan jelaskan berkenaan dengan al-khabar, iaitu jenis-jenis khabar satu persatu. Yang pertama ialah ibtidai. Ibtidai bermaksud kalamun laisa fihi adawatu taukid, iaitu kalam yang tidak ada padanya satu pun adawatu taukid. Contohnya ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Dan contoh yang kedua iaitu contoh syair. Inni wa'aitu awakibud dunya fatawaktu ma'ahwa lima akhsha. Kita highlightkan di sini ialah fatawaktu ma'ahwa lima akhsha, iaitu bait yang kedua. Dan contoh yang ketiga ialah faza Muhammadun, yang maksud Muhammad telah capai kejayaan. Ketiga tercontoh ini menunjukkan bahawa tidak ada satu pun ada taukid di dalam ayat tersebut. Contoh ada taukid ialah seperti lam, qad, waw dan sebagainya. Persoalannya di sini, kepada siapakah kalam ini ditujukan? Kalam ini ditujukan kepada khali zihni, iaitu seseorang yang tidak tahu atau tidak pasti tentang maklumat yang hendak disampaikan. Ini bermaksud bahawa orang tersebut semestinya belum tahu tentang perkara tersebut. Seterusnya, adrabul khabar yang kedua ialah talabi. Talabi bermaksud kalamun fihi adatun min adawati taukid, iaitu kalam yang hanya ada padanya satu sahaja taukid. Contohnya ayat Quran ialah Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, iaitu perkataan qad. Yang kedua iaitu contoh syair. Walaqad alimtu la ta'tiyanna maniyati innal manata la tatishu sihamuha, iaitu dihighlightkan di sini iaitu innal manata, iaitu inna. Dan contoh yang ketiga ialah qad faza Muhammadun, iaitu ada taukid qad. Kalam ini digunakan pada mukhatab jenis mutawaddid, iaitu seseorang yang masih ragu-ragu tentang maklumat yang hendak disampaikan, iaitu baina-baina, iaitu maksud ialah orang tersebut antara percaya dan tidak percaya. Dan ada bulan khabar yang terakhir ialah ingkari. Ingkari bermaksud kalamun fi muakkidas atau akthar, iaitu kalam yang terdapat di dalamnya dua atau lebih ada taukid. Di sini menunjukkan bahawa dalam kalam tersebut mestilah mempunyai sekurang-kurangnya dua ada taukid. Contohnya, contoh ayat Quran ialah Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr, iaitu perkataan inna dan lafi, iaitu lam. Dan contoh yang kedua ialah contoh syair. Inna lafi zamani malani min fitani fala yu'abu bihi malani min fawaki, iaitu ada taukid di sini ialah inna dan lafi, inna dan lam. Dan contoh yang ketiga ialah wallahi laqad faza Muhammadun, iaitu wallah iaitu qasam, lam ada taukid dan qad pun ada taukid. Kalam jenis ini digunakan kepada mungkir, iaitu mukhatab jenis mungkir, iaitu seseorang yang mengingkari maklumat yang hendak disampaikan kepadanya. Di sini bermaksud bahawa orang tersebut tolak secara total, iaitu tolak secara sepenuhnya ataupun tidak mempercayai tentang apa-apa perkara yang diberitahu kepadanya. Setelah kita dengar berkenaan dengan tiga jenis adrabul khabar, maka akan timbullah dalam fikiran kita berkenaan dengan persoalan, iaitu bilakah akan kita gunakan dua taukid ataupun tiga taukid dalam satu ayat. Contoh jawapannya ialah ia bergantung kepada keadaan mukhatab tersebut ataupun keadaan orang tersebut. Contohnya, sekiranya keingkaran mukhatab tersebut biasa-biasa saja, iaitu baina-baina sama ada setuju ataupun tidak bersetuju tentang perkara yang diberitahu, maka datangkanlah satu taukid sahaja. Tetapi jika keingkarannya luar biasa, iaitu maksud mukhatab tersebut menolak
apa yang diberitahu perkara tersebut secara total, maka datangkanlah 2 atau lebih dalam kalam tersebut. Di sini kita dapat simpulkan kesimpulannya ialah bahawa adabul khabar terbagi pada 3, iaitu ibtidai, iaitu tidak mempunyai sebarang adab taukid, dan talabi, iaitu mempunyai 1 taukid, dan inkari mempunyai 2 taukid ataupun lebih daripada 2 taukid, di mana bilangan taukid bergantung kepada keadaan mukhatab tersebut tentang penerimaannya terhadap sesuatu kalam. Seterusnya saya akan serahkan kepada Ain Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ain Najwa binti Muhammad Suhani. Raqmu talabah 06 wahid arba'ah 90. Taib. Okay, saya sambung perbincangan seterusnya yang bertajuk Muakkadatul Khabar. Ta'rif Muakkadatul Khabar huwa anna al-mukhatib allazi yulki ilayhi al-khabar idza kana mutaraddadan fi hukmihi hasana tawkidihi lahu liyat mungkin madmun al-khabar min nafsihi wa idza kana munkaran lihamkil khabar wajib tawkidihi lahu ala hasab inkarihi quwwata wa dha'fan. Yang bermaksud orang yang dituju ialah orang yang menyampaikan berita kepadanya jika dia ragu-ragu tentang pertimbangannya. Jaminan yang baik adalah kepadanya supaya kandungan berita itu dapat datang dari dirinya sendiri. Wal adawatul lati yu'akkad bihal khabar katsira minha. Dan adawatul muakkad iaitu alat yang digunakan untuk mengesahkan predikat ada banyak. Antara di sini ada 10 adawat yang diberikan, antaranya ialah ina, walam ibtida, wa amma syartiyah, wasin, waqad, wadamir faslu, wal qasam, wa nunan taukid, wal huruf zaidah, wa ahraf tanbih. Baiklah, yang pertama, inna. Wahiyal asalu fit taukid, wa wazifatuha ta'kid limadmun al-khabar, wa kathiran masti'malat fi kitabillahi ta'ala. Iaitu bermaksud ia adalah prinsip dalam menekankan dan fungsinya adalah untuk mengesahkan kandungan berita, dan ia sering digunakan dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, qaulu ta'ala innallaha azizun ghafur. Okey, yang kedua, lam ibtida. Lam ibtida wahia wazifatuha at-ta'kid madmun al-hukmi wa tadkhulu 'ala al-mubtada. Fungsinya adalah untuk mengesahkan kandungan ketetapan dan ianya memasukkan subjek mubtada. Contohnya, la anta khair min araftu. Lam di depan itu adalah lam ibtida. Okey, seterusnya ketiga, amma syartiyah. Amma yang bersyarat. Ta'rif amma syartiyah wahia hurfi syarti wa tafsili wa taukid, iaitu huruf-huruf bersyarat, wa tafsilu butiran-butiran, dan taukid iaitu pengesahan. Contoh ayat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, qaulu ta'ala fa ammal ladzina waddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Yang keempat, asin wasauf. Wahia harfu yakhtassu bil mudhari' wa yakhlasuhu lil istiqbal. Ia adalah huruf khusus bil mudhari' dan khusus juga untuk istiqbal. Contohnya berkata pesyair, saya'lamul jam'u mimman dhammu majlisi bi annani khair min tamshi bihi qadam. Baiklah, seterusnya kelima, qad. Wahia allati lil tahqiq, iaitu yang perlu disiasat. Contohnya firman Allah Subhanahu Taala, qad ya'lamu ma antum alayhi. Keenam, wa dhamirul faslu. Ta'rifnya wahwa adatu dhamir rafa'ul munfasil, yang bermaksud ia merupakan kata ganti dhamir yang berasingan. Contohnya di sini, ja'ani Zaid nafsihi, datangnya Zaid sendiri kepada saya. Ketujuh, huruful qasam. Wahia al-ba' wal-waw wat-ta. Contohnya qaulu ta'ala wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Mimma tazadu fihi al-ba' al-maf'ul bih, yang meningkatkan kesan pada ba terhadap maf'ul bih. Okey, ke-8, nunan taukid. Wahuma nunat taukid as-sakilatul musyaddadatul maftuhah wa nunan taukid al-khafifah as-sakinah ghairu musyaddadah. Okey, mislu al-khafifah qawlu fa'anzalna sakinatu alaina. Seterusnya yang ke-9, al-huruf zaidah.
وهي إن المكسورة الحمزة الساكنة النون وأن المفتوحة الحمزة الساكنة النون وما ولا ومن والباء الجارتان مثل وقالوا تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. Dan akhir sekali yang ke-10 al-ahrafu tanbih. Wa minha alla allati tadkhulu ala tahqiq ma ba'daha. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, qaulu ta'ala ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi itu sahaja perbincangan saya yang bertajuk Muakkadatul Khabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awati binti Alwi 061518 dari kelas Syariah A2. Hari ini saya akan menerangkan tentang tajuk Khurujul Khabar ani Muqtada Zahir. Seperti mana kita tahu, halat mukhatibah ini ada 3 keadaan. Pertama khalis zihni, iaitu orang yang tak tahu apa-apa. Yang kedua al-mutaraddid, orang yang was-was. Yang ketiga al-munkar, iaitu orang yang menolak apa-apa saja maklumat yang diberi. Jadi khurujul khabar an muqtada zahir ni sebenarnya cara yang digunakan untuk mengurangkan keraguan, tapi cara ni dia tak termasuk dalam ketiga asas tu. Dan khurujul khabar ni terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ayunazilu khalis zihni munazilatu mutaradi as-sa'il, maksudnya gaya ungkapan penerima tiada maklumat kepada gaya penerima yang was-was. Yang kedua ayaj'alu khairul munkar kan munkir izhuri alamatul inkar, maksudnya gaya ungkapan penerima bukan ingkar kepada gaya penerima ingkar tanpa menunjukkan alamat ingkar. Yang ketiga ayaj'alu munkar ka khairul munkir, maksudnya gaya ungkapan penerima ingkar kepada gaya penerima bukan ingkar. Seterusnya, kita boleh tengok contoh yang pertama bagi gaya ungkapan penerima khalis zihni kepada gaya penerima al-mutaraddid. Contohnya dalam surah Al-Hud ayat 37, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu annahum mukhraqun. Maksudnya, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Jadi ayat ini sebenarnya ditujukan untuk orang yang khalis zihni, tentang penghakiman mengenai orang-orang yang zalim. Tetapi dalam ayat ini terkandung alamat taukid, iaitu innahum, yang menunjukkan penekanan. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Nuh AS daripada berbicara kepadanya mengenai penentangnya, perkara ini telah mendorong Nabi Nuh AS untuk menantikan nasib orang yang zalim itu dan apa yang akan berlaku pada orang yang zalim itu. Dan perkara ini menjadi persoalan kepada Nabi Nuh AS, sama ada orang zalim ini dah lemas ataupun tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab bahawa orang yang zalim ini akan lemas untuk menghilangkan keraguan Nabi Nuh AS. Seterusnya yang kedua, gaya ungkapan penerima bukan ingkar kepada gaya penerima ingkar. Maksudnya ayat tu ditujukan kepada penerima bukan ingkar, tetapi gaya penyampaiannya tu seperti ditujukan kepada orang yang ingkar. Contohnya dalam surah Al-Mu'minun ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Maksudnya kemudian setelah itu sesungguhnya kamu pasti mati. Dalam ayat ni dia ditujukan kepada orang yang tidak ingkar, tetapi ada alamat taukid yang menyebabkan ayat ini ditujukan kepada penerima ingkar, iaitu inna dalam, yang menunjukkan penegasan. Sebab inna dalam ni ditujukan kepada orang-orang yang lalai dengan kematian dan tidak mempersiapkan diri dengan baik dengan mengerjakan amal soleh, maka mereka ni dianggap sebagai tanda-tanda keingkaran. Jadi disebabkan inna dalam itulah ayat ini pada awalnya ditujukan kepada orang yang tidak ingkar, berubah kepada ayat yang ditujukan kepada orang yang ingkar.
Yang terakhir sekali, gaya penerima ingkar kepada gaya penerima bukan ingkar. Maksudnya ayat tu ditujukan kepada orang yang ingkar, tetapi gaya penyampaiannya tu seperti ditujukan kepada orang yang tidak ingkar. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 164, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahun wahid. Maksudnya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dalam ayat ini, Allah SWT berbicara kepada orang-orang yang mengingkari keesaannya. Maksudnya, ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang yang ingkar. Tetapi disebabkan dalam ayat ini tak ada tanda-tanda penegasan kepada orang yang ingkar tu, maka ayat ini dia telah menjadi ayat yang ditujukan kepada orang yang tidak ingkar disebabkan tak ada tanda-tanda penegasan. Baik, setakat itu sahaja daripada saya. Terima kasih.